makan riba, mendapatkan sesuatu secara riba. Dulu kan nak pinjam kat aku boleh 10 dua. Ya, 10 dua kan. Tu kalau tak melalui bank lah. Kalau melalui bank dia abang, yang ni cas perkhidmatan, ni bukan riba, cas perkhidmatan. Betul pula beli apa pula? Kita beli al-ba' bi thamanil ajil, beli dengan harga yang tertangguh kemudian. Okey, kita beli tu barang, bank beli dulu. Beli satu rumah harga 130,000. Okey, masa tu kan. Tengok harga kad tu dia 130,000. Belilah kita pun di bank. Tengok masa akad harga dia 340. Ya tu mahalnya bank jual kat aku. Yang tu bukan masa harga masa tu. Harga 25 tahun akan datang disebut awal. Faham tak? Segala keuntungan bank, perkhidmatan bank, ya, dia rumah tu dengan sebab 25 tahun kita nak bayar kemudian, yang tu disebut dalam fiqh yang sebagai al-bai' bi thamanil ajil, beli barang, jual barang bi thaman dengan harga yang lewat. Dia kira harga 25 tahun akan datang, harga orang ni barang tadi dah sampai 340,000. Berdasarkan perkiraan dia punya cas pendapatan keuntungan boleh tiap bulan tu, tu harga dia. Itulah harga rumah saya. Sebab tu boleh sedang. Jadi kita angkat beli dengan apa? Sahaja aku beli, bukan sahaja aku beli. Aku beli rumah ni dengan harga 343,000. Ada kawan saya lari, dia kata saya nak pergi bank Islam, nak pinjam rumah, jangan kata Islam. Tengok hak bank mereka apa aku 140,000 je, hak tu 360. Bank Islam 360. Dia kata apa, dia tak faham. Kalau dia total balik semua keuntungan bank, darat balik tengok jumlah berapa. Masalahnya kalau kita beli rumah tidak akad di atas harga keseluruhan, yang baki bulan-bulan kita tak bayar tu dah nama riba. Boleh faham tak? Siapa beli 100, contohlah beli motor lah, ESI kan, tengok tak dia tulis itu harganya 7,000 cash tunai kan. Lepas tu kita pun duduk kat depan token, kita kata nak bayar bulan-bulan boleh tak? Kita boleh, tapi sebulannya macam ni. Kita tak kira jumlah bulan sampai 12 bulan, 30 bulan, 60 bulan. Kita 3 tahun kita pinjam hutang 5 tu. Kenapa? Sepatutnya kena kira semua. Contoh, kalau kita kira harga motor kita beli sekali dengan motor kedai apa semua, harganya adalah 10,000 contoh. Dalam tempoh 3 tahun. Maka wajib kita akan setengah harga 10,000. Allah, banyaknya beli motor mahalnya, beli hutang. Tapi siapa angkat dengan harga 7,000, baki yang bayar tu dia panggil riba. Boleh faham tak? Ya. Tu tak masuk dengan insurans. Insurans pula hak yang cara lain, dia tidak akan pakai insurans Islam, tak full. Dia akan cari konvensional. Konvensional pula kena pula kita lagi tu dia. Dah lah belanja duit haram terlibat dengan riba, bukan dapat duit belanja ke riba. Dapat juga. Dia kata sini dapat. Dapatkan satu barang dengan riba pun adalah haram. Nanti kalau kata berminat, nanti kita akan bawa satu kata saja, kita bincang apa beza takaful dengan insurans. Baik. B. Meminum minuman yang memabukkan. Semua orang tahu minum benda yang mabuk haram. Cumanya ada ni kategori apa benda yang mabuk? Apa ayat yang kita minum mabuk? Minum ni ayat lah kan. Okey, yang pertama arak tak nak lari dah. Yang kedua apa dah? Tua kan? Tua buat pada apa? Ada buat pada nira kan? Ada buat pada tapai kan? Hak ada sahabat Sarawak lah kan? Ajak tapai kan? Lepas tu macam-macam lah. Tapi ceritanya kalau lah sampai ke tahap mabuk, maka haram diminum. Kenapa? Untuk menjaga akal dan perut. Nombor satu akal lah. Minum minuman yang memabukkan tak boleh. Baik. Lah ni orang minat minum air dan betul. Boleh tak minum? Tak boleh. Kalau mabuk jadi haram. Sebab yang tu dia kategori umum lagi. Tapi bila dah untuk khayal punya hal, tak boleh. Macam ada setengah orang dapur pendedor yang Coca-Cola. Tak tahu apa jadi kan. Kata dia rasa sedap lagi yang tu. Bila sampai ketakit jadi haram tak? Kita pun saya juga benda-benda dunia. Baik, sama lagi. C.
memakan harta anak yatim. Ini bukan anak pak yatim, memang anak yatim sungguh. Jadi ketika anak yatim ni siapa dia anak yatim? Orang yang tak ada, orang yang kematian ayahnya dipanggil anak yatim. Ada hak umur tak? Sampai bila? Sampai akhir balik. Tapi kalau lah tuan-tuan duduk dalam tata kuasa masjid, tata kuasa Korea kan, kalau masa tengah bincang khususnya Ramadan lah, pakat-pakat nak jaga kebajikan anak yatim kan. Nak jaga kebajikan yatim, kalau boleh pengertian anak yatim ni ditambahkan lagi dengan bentuk apa? Dan orang susah. Pasal apa? Kalau kita sebut anak yatim, kalau pak dah pakai mesti dia main-main. Pasal apa nama anak aku tak ada? Hampa nak bagi bantuan anak yatim kan? Anak aku ni ya, dia ni pak dia mati tapi pak dia kaya, harta banyak tinggal. Sepatutnya dia tak layak dapat, tapi kerana dalam kata tu ni tulis anak yatim, anak mak dia kata anak yatim. Pasal apa tak layak dapat? Kami nak bagi hak orang susah, tak tulis pun susah. Miskin. Nak tanya anak yatim masuk dalam senang. Tak ada. Tak ada kan? Oh, tak ada. Bila anak yatim tak masuk dalam senang, yang adanya al-fuqara wal masakin. Sebab tu kena selamat tulis. Kalau kat sini pun pakai Melayu yatim, maksudnya sekian orang yang menjaga amanah. Kadang-kadang anak yatim tu memang kaya, tapi penjaga amanah tu, pemegang amanah tu tak harap, tak amanah. Kalau dia makan sikit atas habis upah pengurusan tak apa. Okey, sambil-sambil belah kan, dia nak ambil sikit dia apa ni untuk beli, orang kata nak rasa sikit lah kan. Abang dia tak apa. Kadang-kadang anak yatim ni tak erti. Tambah kecil-kecil lagi tu. Bila sampai sudah cukup umur dia, cukup ambil balik dah, maka status anak yatim telah pun hilang. Tapi jika dia miskin, dia masih memerlukan bantuan, kena beri juga bantuan apa yang patut. Okey. D. Memakan setiap yang diharamkan Allah Ta'ala memakannya. Oh, tu dia. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh makan makanan yang haram. Ni semuanya cerita mulut jaga ni. Nak jaga daripada apa? Makan benda yang haram. Banyak tak benda yang Allah Ta'ala haram dalam Quran? Benda yang tak boleh makan? Kata mereka yang ada dua je kan? Anjing dengan babi. Dia boleh makan tak? Boleh berani dengan babi? Tu yang utama. Lepas tu pula kalau kita nak perincikan lagi, kan Allah Ta'ala kata kulu minal thayyibat, makanlah daripada benda-benda yang baik. Mentang-mentang anjing dengan babi sebenarnya bewok tak ada. Bewok sapu. Tak pun sapu. Dia makan anjing dengan babi jangan maka sebab tu ulama memperincikan di antaranya diharamkan makan makanan yang bisa. Ulang bisa orang? Bisa. Jadi dia pandai jawab pula. Ulang bisa, ya dia aja, badan dia tak bisa. Kau cakap pandai, apa jawab? Okey, lagi. Lepas tu binatang yang bertaring. Kucing dengan makan kadang-kadang ada jenis bangsa yang dia duduk aku tak makan kucing ni. Tak mau sebutlah, saya masuk dalam internet dia kata apa. Betul aku. Okey. Baik, lagi binatang yang menangkap makanan dengan tikam kan. Jenis tu lah, jenis kuku kan. Tu kira apa bincangan sikit tu. Nanti kalau bincang panjang-panjang tu banyak lagi. Sekejap lagi dia kata, Ustaz, pasal apa anjing buru pergi tangkap boleh kita makan pula? Lagi pula nak jawab. Ada dalam fiqhnya boleh bila anjing tu biru dia tangkap benda yang jatuh tu, kesan mulut dia kita boleh makan kan. Yang tu ya, mukallibina tu'allimun. Ada ayat Quran menyatakan boleh, tapi apa cara nak makan berdasarkan pandangan mazhab nak makan kesan daripada anjing buruan. Yang tu kalau Datuk Guru fiqh yang hebat tu kata sonok tu. Baik, lagi ada apa rasanya pula kan? Dalam Quran ada sebut kan, dalam hadis. Makanan benda yang ada semuanya halal. Ya, halal kan?
boleh makan. Betul ada orang tanya pula saya, Ustaz, anjing dia boleh makan tak? Oh kacau. Tarik dia boleh buka. Kalau pergi anak kan, tarik dia dulu kan. Dia tak senyum pun sentiasa senyum. Pasal tarik dia sentiasa keluar. Jangan tutup suara makan dah, cari hal lain ya. Pasal kita hak lagu tu semalam, lepas tu obor-obor. Dia kata nampak macam agak-agak, kita rapui tengok. Rapui, makan tak. Masuk hospital, tak ada ubat nak bagi lah. Kalau kena kulit boleh gagal buat antibiyotik kan. Masuk dalam perut, jangan melupuk. Baik, habis bicara kata tak ada makanan. Baik, mengumpat, mengacung-acung, dusta, maki dan melaknat. Kita sebut-sebut tadi main dulu lah. Mengumpat pun kita baca lah. Kacung-kacung dusta ni tak usah lah. Tapi masyarakat kita jangan mengacung dia seronok kan. Dia kata orang seronok. Satu majlis kecil 3 orang perempuan seimbang. Kadang-kadang saya tengok cerita drama Endon tu, Allah Akbar. Drama Endon, drama kita pun sama agak lah. Dia buat majlis dia. Tapi biasanya penyuduh adalah keadaan muka berkerut, tak seronok dan tu. Pasal apa? Orang yang buat berdosa, lepas sudah daripada majlis dosa ni, tak ada satu manusia yang seronok. Kan? Tak ada satu manusia yang seronok. Kalau seronok buat dosa ni, tak tahu lah kita. Iman dia tak mana. Lagi, memandang kepada perempuan yang ajnabi. Allahu Akbar. Yang ni orang lelaki payuh kan? Memandang kepada perempuan yang ajnabi. Ajnabi itu maksudnya apa? Tak boleh kahwin? Tak boleh kahwin? Oh ya tak? Ajnabi itu perempuan yang luar pada keluarga kita. Maknanya bukan mahram kita. Ajnabi itu. Jadi dulu masa di Mesir, Ustaz Nuruddin keluarkan satu kitab kecil. Dia tajuknya Tahrim Musafahatil Ajnabiyah. Hukum haram bersalaman dengan perempuan ajnabi, perempuan yang lain daripada keluarga kita. Senang kita, perempuan bukan mahram kita. Jadi kalau ayat ni memang betul. Dari segi apa? Memandang kepada perempuan ajnabi. Saja tengok. Kan? Orang lalu tengok hati Allah rindu dia merahnya. Sekali lalu pula seorang. Oh tu dia reda banyak 3 lapis. Dah 5 lapis. Tengok. Itu dia kena juga. Dari segi hukum, perempuan harus buka muka. Tapi haram bagi lelaki saja tengok. Saja tengok itu yang saya orang kata. Allah untuk mengajak mereka kira lagi lah kan, tapi saja cari dosa tu. Okey, baik. Memandang kepada budak-budi dengan keinginan. Tengok anak-anak dah ni comel-comelnya. Lepas tu hati pula tengok. Anak korang ni sehebok, handsome, mancung. Tak kira lah ya. Dan memandang kepada orang. Allahu Akbar. Timnya ombo je. Dulu kan jalan tebuk, dulu kan kecil jalan tak ada. Kan? Bila jalan tebuk tu kan, nak keluar dengan motor, nak balik dengan motor. Kereta tak boleh masuk. Saya ingat dulu satu tempat kata pengadai tu. Bila masuk kawasan tu, pengantin tu kosong ramah pengantin. Bila satu bas dengan motor. Dia nak tahu. Atok kan? Tapi yang tak tahannya bila atok motor, jaranglah drivernya lelaki. Driver perempuan. Yang bawa motor dia salah, lelaki dah. Kan? Dia angkut orang. Bila angkut lelaki. Hak yang perempuan belakang tu pula pakai tudung labuh elok je. Tapi token tak pakai. Bila naik motor, bukan skuter. Sepanjang-panjang. Kalau 10 buah motor, 10 motor semua tayang putih orang. Kawan yang masuk buah. Kau tengok betul ke buah ada hak yang berumur, ada sedang-sedang, ada hak muda. Ada? Kan? Salah sekali. Parit. Masuk parit tak sedang. Nak tengok mana buah reben hitam. Payah sungguh lah. Bila kita masyarakat kita mengaji, dia pakai sedikit tu kurang lah sikit. Dia punya risiko dia. Kalau ada dah bersikit sangat, hak tu tak kena buat apa lah. Ada kau pakai stokin sampai ke paha. Tak ada. Lo boleh pakai skor kan?
Selak jumpa ada. Selak tu pakai dah seluar. Kan? Lepas tu bawahnya bau sikit. Rimah tu tak rimah jawab dari Allah. Aku tu lah habak dah. Nah, saya pun tu lah. Sekali tu saya pergi kusulah kita dalam Medan. Masa balik tu dia bawa tu hak tu dalam. Kan? Kata nak kena cakap, tak cakap tak kena ni. Cakap pakai tunduk. Tunduk tu tak kena ketuk. Orang kata kena isyarat lah suruh berubah. Kalau tak mau berubah juga nak kata apa lah. Hak tu hidayah Allah Ta'ala. Baik. Yang resmi haji, mendengar pengumpat. Tadi kita ada pengumpat orang. Yang ni orang dah berumpat kita buat dia bang dengar. Bang dengar. Macam tu mereka no. Duk kata lagi macam ni mereka no. Yang habis terpas kaki ni apa suruh? Dapat sepandu juga. Tak boleh. Ni telinga Allah Ta'ala bagi ni bukan free ni, zahirnya free. Lahir-lahirnya semua kegedang siap. Tak kena pakai earphone belakang. Untuk dengar sehat je, dengar elok aja. Tak buka mata lagi orang bang dengar. Orang kamat dengar, ayah kamat dengar. Duk panggil semua dengar. Okey elok. Tapi bila besar dia salah guna nikmat Allah. Dekat elok. Ya. Baik. Mengurangkan sukatan dan timbangan. Biasanya jadi kat siapa ni? Orang mereka. Saya pun orang kata benda ni terang cakap lah. Pernah berlaku ketika perubahan harga ikan kering. Tahun 2004 niaga ikan kering. Kan? Bila niaga ikan kering tu kita jenis niaga tak ada label. Tak ada tulis berat kan. Potong ikan 150 gram boleh packing. Hantar merata, hantar teping, hantar Kuala Kasar, pasar Ranjau juga lah. Bila pasar Kuala Kasar dia sayung tu, permintaan dia tinggi. Tengah-tengah permintaan tinggi tu, ikan kering naik harga mahal. Macam mana nak buat ni? Nak menaik harga kan nak kurang isi? Last kali kurang isi dengan harga yang sama. Tapi silap saya satu je. Tak habaq kata harga ikan ni naik banyak. Yang tu nak kena beritahu. Kalau berniaga kita kena jujur. Kena habaq. Lepas 3-4 trik tu baru saya tanya, astagfirullahaladzim, aku bagi korang timbangan ni. Tak habaq kat mereka dia nanya aku berniaga macam ni. Baru terasa balik jenuh nak counter balik tu. Sebab kita tak teringat tahu berapa ratus rupiah yang terlepas kan. Kenapa? Lepas tu baru dengan sedekah balik. Sedekah balik. Agak-agak orang padan dengan jumlah tu. Sebab tak tahu dengan tepat dah. Kan? Tu cara nak jaga balik. Tapi kalau tak apa, benda lepas dah tak habis dah. Yang tu jaga balik. Sebab kita makan. Kita berniaga, kita cara makan. Tak boleh. Jaga elok. Jadi dalam surah Ar-Rahman dia sebut apa? Wala tukhsirul mizan. Jangan kamu mengurangkan timbangan. Peringatan tu. Baik. Itulah kita ada sikit lagi. Khianat, mencuri, memukul dan membunuh dengan tidak benar. Ada pula. Boleh tak kita pukul orang dengan cara betul? Boleh. Kalau kena pada gaya. Pukul yang nak ramai boleh ya? Boleh secara betul. So pukul tapi dengan 2/3. Ambil 2/3 kayu hak bendui hak yang kita dimin hak berusia umur. Amat ni. Nabi pesan ke atas mai suruh pukul yang tu nak pergi mati nak. Okey, guna apa? Guna watak yang sederhana kecil. Hayun pula janganlah hayun dengan sepenuh hati. Orang kata pukul dalam keadaan kita pukul untuk ngajak, bukan nak beri sakit. Sakit juga. Saya setakat ni lah kalau pukul anak saya guna tangan kiri, saya takut guna tangan kanan. Kalau tangan kanan, kederak saya kanan. Saya bukan hidai. Kalau kiri ni dia punya hayun tu orang kata apa? Lemah sikit. Tapi padat ambil rotan tu dia lari lah. Pergi semayang abang, pergi semayang kakak. Abang tu SpongeBob tak pergi. Dia ralik tu tutup TV. Tak dengar juga. Tak pegang rotan tu 2 jam. Kakak tempat kaku. Dengar rotan macam kaku tu tak pada lari tak apa lah. Tunggu lagi boleh dapat lah. Tu dia. Tu cara orang kata nak pukul dengan cara yang baik. Membunuh dengan cara yang benar boleh tak? Bunuh boleh. Ni badan perang lah. Ni badan perang tu saja nak bunuh orang tak boleh.
Kecuali kalau orang menceroboh rumah kita, kita nak tahan diri, dia barang dia bisa, kita dah jawab apa-apa yang ada kita, nyawa kita terancam, kita boleh bertahan. Dan kat tu kata dengan cara yang benar, dengan elok. Tapi jaga baik-baiklah, tengok dulu dah. Kadang-kadang dah saat-saat panik kita kan, orang suka buka, pergi orang tu ceroboh rumah, orang balik macam-macam jadilah. Beringat dah elok. Ya, hidupkan amalan rumah kita dengan bacaan Al-Quran supaya rumah kita dilindungi oleh Allah. Orang tengok tak kenyit nak pergi rumah tu. Macam tu. Seterusnya, berjalan kepada perkara yang diharamkan, yang tu pun tak boleh. Sebab itulah bila sampai pangkat kita tak boleh jalan baru nak pergi tempat kedai elok. Waktu tu boleh jalan. Mana? Aku nak pergi senam aerobik. Bagus senam aerobik tu. Bukan tak bagus. Pergilah kamar aku. Tapi jangan campur. Tak boleh abang tu bagus untuk kesihatan. Tapi bila sebut berjalan pada benda yang haram, tak banyaklah benda yang haram kat kita ni. Kecuali pergi cari sendiri. Ya, pergi cari sendiri buat sendiri benda haram. Tak boleh lah. Pegang tangan duduk jalan. Baik. Okey. Berzina, liwat, dan mengeluarkan mani dengan tangan lain daripada halilahnya. Halilah ke jamilah ni? Halilah bukan jamilah. HK no tak ada, saya baca jamilah. Minta maaf kalau ada nama jamilah kat sini. Jamilah orang kata comel cantik. Okey, halilah tu maknanya apa? Perempuan yang halal dijimakannya, sama ada isterinya atau hamba sahaya yang perempuan. Maknanya halal bagi lelaki jima. Sekarang ni dia kata mengeluarkan mani dengan tangan lain daripada halilahnya. Minta maaf lah orang lelaki ni kalau kata dah tak tahan sangat, buatlah cara tu. Tapi dengan syarat orang yang boleh jadi jima kan. Bahasa buku dipanggil istimna onani. Okay, onani kan. Yang ni kalau budak remaja ni dia tak kena gaya ni, jadi punya naked dah kan. Dan Rasulullah melaknat orang yang berzina dengan tangannya sendiri, jangan nak buat. Tak payah ajak lah macam mana kan. Macam mula-mula nak cerita liwat tu, budak-budak tak tahu apa dia. Liwat tu macam mana? Tanya mak ayah dia. Keluar periksa liwat kan. Bila tanya ke mak ayah ni, ayah dengan mak tak tindatkan cik nak jawab. Nak habak macam nak buat liwat tu. Nak ayat maksud liwat tu susah nak abang. Nasiblah mengajak anak dewasa kan. Kalau mengajak budak-budak lah, susah nak abang. Baik, tapi nak abang nak cerita juga. Tapi saya lagi dapat gelak lagu tak mana. Okey, seterusnya, menderhaka terhadap kedua ibu bapa. Ni dalam bab melihara harta ni. Yang ni yang kita takut ni. Ya, memelihara terhadap kedua ibu bapa. Baik. Satu soalan daripada saya sengaja nak tanya dalam masing-masing. Seorang perempuan kalau selepas dia berkahwin, dia dipanggil derhaka pada ibu bapa orang. Boleh kata tak kalau kita mau ada suami dia tak mau, suami tak mau, dia dah suami, boleh tak kata dia derhaka? Macam mana? Setakat mengaji lah. Setakat mengaji tu. Okey, seandainya dalam tempoh tertentu balik duduk dengan mak ayah dia kerana keperluan apa-apa dan suami izin bagi, pada masa tu dia kena tahan mak ayah dia. Dalam tempoh dia duduk sehubung dengan mak ayah dia boleh jaga mak ayah dia kan. Dalam keadaan suami yang kata pasal stesen dan sebagainya, contoh lah kan. Okey, ataupun tempoh bersalin dan sebagainya. Yang penting bila suami hantar pergi kepada mak dia, mak bapak dia kan, pada ketika itu pak dia pun tak apalah, saya kena jagalah kan. Okey, yang anak ni dia kena taat dengan mak bapak dia sebab suami dia lepas kewajipan itu sementara kepada ibu dan ayah. Pada masa tu dia kena jaga. Jaga elok. Macam kita duk tengok drama lah cerita kan. Saya dah besar panjang mak dan ayah, tak perlu kontrol saya tahu apa yang saya buat. Jaga elok anak-anak ni. Mulut tu jaga elok. Baik.
lari daripada berperang dengan orang-orang kafir. Yang itu tak boleh. Bila kita berperang dengan musuh, kita kena bertahan. Dua saja yang akan berlaku. Imma nasru wa imma syahadah. Apa dia? Sama ada kita menang ataupun kita mati syahid. Berundur menampak mencari kekuatan lain tak apa. Tapi pusing belakang lari, cabut lari, tak boleh. Kita ni tidak pernah diuji dengan suasana macam ni. Kan? Dan kalau dia, saya tengok depan saya ni, hak hidup zaman Jepun pun tak pernah ada dah. Ada kerana apa hidup zaman Jepun. Zaman penjajah British tu ada lagi. Ya. Tapi kita tak perang dengan British. Tak perang mana pun. Ya. Bukit Kepung pun jauh sikit kan. Ada juga. Saya minta sajalah kalau tak bersejarah jangan cakap. Baik, lari pada medan perang. Memutuskan rahim, iaitu kasih sayang. Sebab tu kita ni kalau boleh adik-beradik kita rapat, kawan-kawan kita makin ramai, makin baik, makin elok. Sebab tu bila kita nak jadikan hubungan silaturahim, sama ada dengan talian darah daging kita ke, keturunan kita ke, atau siapa-siapa, maka biasanya pengalaman saya berkawan dengan orang lah, ni bukan nak ajak orang dah. Pengalaman saya berkawan, kalau mulut saya boleh bercakap elok, kawan-kawan makin ramai rapat. Kalau kau dia bercakap dengan kawan-kawan tu dalam bentuk-bentuk yang tidak diingin dan tidak diminat oleh kawan-kawan, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Dan kesimpulannya saya buat, untungnya aku berakhlak, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, dakwah kepada orang semakin dekat dengan aku. Aku ramai kawan. Jumpa tamu pun kadang-kadang macam baru kenal, macam dah lama kenal, tapi kita jadi elok. Macam tu. Ya. Tapi kalau dengan tak kenal gaya, adik-beradik pun berkelahi. Kadang-kadang dengan sebab harta, kadang dengan sebab apa sahaja cakap. Kan? Lebih-lebih kalau kita dah rumah tangga, dah balik-balik berepot rumah mak ayah. Adik ipar, abang-abang beras semua pakai tu. Jadi kadang-kadang cemburu tak kenal gaya. Kan? Mana tak cemburu. Hak yang reti ni balik pakai tu orang elok, sama-sama beras rumah abang ipar mak. Hak tak reti balik kedai pakai t-shirt macam tu kan. Duk tolong ke dapat main hidang, makan. Dah tak reti nak jaga adat-adat bila kita berhimpun ramai-ramai. Hak mana haram kahwin yang selama-lamanya, hak mana haram kahwin sementara, tak boleh kenal dah. Dia okey apa? Apa semua anak cucu tu, adik-adik belaka, tak apa duduklah dekat-dekat pun tak apa. Sampai teringat saya masa umur belasan tahun lah, kira-kira nak besar dah. Kita kecil-kecil kan kita tahu, jadi kita panggil mak lang, jadi kita panggil mak ngok. Kan? Mak-mak semua ni, dia warga semua tu mak belakang kita dah. Dia orang panggil kan? Pergi raya salam habis nak balik tu salam, pergi rumah tu salam, salam. Naik masuk sekolah harap, ngaji-ngaji, tanya ustaz, hak siapa yang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Nak pergi raya jadi susah hati. Bila kita dah besar lagi dah, bila raya tu jadi susah hati, pergi salam. Yang syok apa? Tisu lah tangan tu ambil lebih. Kawan-kawan lain, adik-kawan lain tak nampak, kita buat. Lepas tak sepikir lagi, kita bila kata ada kesedaran yang kerti sikit, mula-mula hak pertama tu lah tangan bagi tangan kering. Hak kedua tu bila nak salam buat tisu. Kena ada kakak seorang tu, dia kena saya. Elok sampai kita nak salam buat tisu, dia tarik tisu dia pegang tangan saya. Tak apa tak apa apa kecil lagi. Kau malah nak nakal aku juga. Tu dia macam tu. Kalau mau nakal fikir payah. Bahaya kita ya. Macam budak-budak sekolah rendah ni kan. Lagi perempuan kesalahan dengan cikgu kan. Semua salah dia tangan kan. Tapi kadang-kadang hak yang cukup umur lagi tu ada juga kadang-kadang. Saya bila tengok anak dah umur dah masuk 13, lelaki kita tu pesan dah. Ni jangan salah dengan cikgu lah kan. Dia tanya kenapa? Abang dah besar. Kenapa? Dah jadi remaja. Ni dia cakap saya KL. Ada ramai-ramai ada tu lah yang cakap KL sikit. Kan? Anak istimewa tu. Jadi suasana masyarakat kita kalau semua pakai pahala seronok. Belajar kan? Amal dalam masyarakat kita dulu elok ya. Okey. Okey apa dah? Ya Allah, sah je nak pilih dah. Tak apa. Jadi ikut tajuk terakhir kita ke. Dan kita masuk kepada dan insya-Allah doa kita dan insya-Allah. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Allahu akbar, ya qala ila orang. Ya. Yang terakhirnya menzalimi makhluk. Ya. Sama ada orang ke, kucing ke, apakah, lebih-lebih lagi hak wajib berkebun. Menzalimi makhluk ni, kita pegang sabit tabih rumput yang tu tak nama zalim rumput. Faham tak? Kan? Pegang pro. Ambil pisau rumput cantik lalang. Mai seorang, woi hang zalim rumput. Potong rumput dia. Tu cerita lain. Untuk kebersihan. Okey? Ya. Kalau pisang dah buah kita cantik dia punya jantung dia. Kita cantik tandan dia. Pokok dia kita cantik begitu balik. Kan? Tu tak nama zalim pokok pisang. Dan tumbuhan. Pasal apa sudah sampai ketikanya kena buang. Tapi duduk saja pegang barang pergi takik pokok pelam. Kan? Takik pokok pelam, saya tak pokok pelam. Aduh, letihnya apa ni. Yang pergi takik pokok pelam tu buat apa pun. Dah kodok dah sarung. Sakit dah dia pokok pelam tu. Tak ada apa pasal pun dia nak takik. Lepas tu duduk tengok isu pasal pokok pelam aku ni pulat. Dah hang takik sakit, dia penyakit. Mana nak boleh berbuah elok? Tu yang tu kan. Jadi kita kena bezalah hak mana yang betul dengan tak betul. Kan? Ya. Tengok orang sebelah ayam. Kesian ayam tu mati kena sebelah. Tu sama makan lah. Tu sama makan lah ayam tu. Itu tak mazhab. Dan insya-Allah tapi yang tajuk yang terakhir doa dan kelebihannya. Kau tengok rezeki. Tak apa. Boleh ke? Kan nak rehat kan? Nak rehat? Okey, rehat. Apa kita bagi sesi soal jawab sikit lah. Tapi sebelum sesi soal jawab tu, dalam waktu yang ada ni, nak cerita bagi perkembangan yang berlaku kepada Pak Sri kalian ni. Yang Ustaz Zaki cerita, kita akan pasang radio dan siarannya. Maknanya sekarang ni, jika ada siapa-siapa saudara-saudara kita yang sekeliling yang dianggarkan siaran yang kita radio yang kita akan dapat gelombangnya daripada Tun Lebuh Raya sampai Masjid Pendak Baru. Yang tu yang kita minta kepada orang yang nak tolong pasang. Tapi saya nak habang awal-awal, ya, awal-awal dia punya kelas Pak Sri kita ni selain ada rakaman video macam ni, dengan adanya radio ni, banyak liputannya akan meluas, sumber dakwah kita semakin luas dan berpulang kepada orang yang uzur dan bermasalah tak boleh nak main sambil naik kereta. Kalau lintas depan ni dia boleh dengar kita mengaji. Kalau duduk di rumah dia pasang radio, dia boleh dengar. Dia guna siaran FM, siaran FM. Dan saya pula, saya tak pasang namanya. Orangnya Masjid Tanjung Pinang tu dah lama dah pasang. Saya balik sekolah tengah ceramah balik tu, ceramah. Sampai kawasan masjid, bila masuk radio FM, hilang hak yang radio FM masuk ke masjid. Kita buka tiket sama tiket. Sama dengan masjid. Baru ingat depa pakai radio. Bila saya ceramah kat Masjid Tanjung Pinang, apa ceramahnya haji ya. Lepas tu nak murid saya telepon, "Ustaz, lama tak dengar suara Ustaz. Kamu duduk mana?" Kat saya duduk rumah. Anak murid 3 km. Jadi Tanjung Pinang semua boleh dengar apa tazkirah kuliah subuh daripada Masjid Tanjung Pinang. Begitu juga Masjid Pegang Serai. Dan kita buat ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tujuan dakwah, supaya maklumat kita sampai lebih jauh. Yang mana ada kesempatan boleh mari, yang mana tak ada boleh dengar daripada jauh. Dan insya-Allah kita harap semuanya berjalan dengan baiklah. Pemasangan insya-Allah akan berlaku pada bulan 2. Sekitar bulan 2 lah pemasangan tu. Dan dia lebih kurang macam modem komputer lah. Boleh dibawa dan boleh dikekal. Tapi syarat yang kekal tu, dia punya area dia pun boleh bawa, boleh kekal. Tapi kalau nak pasang tinggi sama tinggi dengan elektrik, tak boleh bawa. Itu kena pasang kekal kat sini. Dan kita akan ada urusan lagi. Minta lain kebenaran pihak yang jaga dewan ni, kawasan tanah ni, kita minta kebenaran untuk baca, untuk mengaji. Dan harap-harapnya semua pihak dapat membantu dengan baik. Kos yang dibuat di Masjid Tanjung Pinang dan Masjid Pegang Serai tidaklah mahal sangat. RM500 saja kos dia.
Itu pun yang buat tu tak ambil upah. Ambil barang, harga barang saja. Bila saya tanya, saya memang tengok, dia kata saya buat kebajikan. Tapi kalau orang nak pergi, dia tak tolong. Masjid Dalam Serai dengan Masjid Tanjung Pinang ada menara, tak payah pakai aerial. Tahu tak? Aerial tu padan dah untuk orang kata lepas. Kita tak ada menara. Maka kita kena buat satu internet aerial yang barangkali panjang aerial itulah yang memerlukan kos lebih sikit luar pada 500 tu. Kan? Wire-wire semua tu dah ada siap dah. Bila saya dengan Syamsul pergi ziarah rumah dia, tengok-tengok, ya Allah, kawan tu punya bagus. Dia boleh kontrol anak-anak muda peserta-peserta radio amatur krian jadi baik. Pasal kepala ni bagus. Sebab dia orang yang nak pakai radio ni, dia tidak boleh masuk perkara-perkara yang sensitif. Ngaji tak apa. Cakap kena bersopan. Kalau tidak, polis akan dengar kita berbicara dan boleh tangkap kita. Kita tak ada masalah. Kita sebenarnya macam ni. Kita memang buat apa-apa kita terikat dengan undang-undang. Kan? Sebab tu negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang tidak boleh ada radio sendiri. Tapi kita ni orang kita anti-asan tulang pasang untuk mengaji. Dia bukan untuk kempen apa-apa, tidak. Jadi atas dasar itulah orang kata dia beri kebenaran pada kita guna lesen dia. Sebab tu hak orang mengaji ni kena cermat elok-elok. Bercakap biar ada berlapis. Dan kata dia kita bercakap ikut buku lah senang kata. Dan kalau kita ada perbincangan boleh bercakap selagi mana benda tu benar dan betul. Itu yang kita nak. Sama kalau internet ni kita bercakap, kalau ada orang menghalusi kita bercakap, setakatnya alhamdulillah kita bercakap kita tidak apa-apa yang benda sensitif kan. Kalau benda sensitif pun benda betul. Kita bicara benda betul, benda ilmu. Yang itulah yang kita tak bercakap dalam radio. Sebab radio dan lebih kalau video akan berjalan serentak. Dan kita mungkin lebih advance, lebih hebat daripada Pak atau Ustaz di pusat mereka tak ada rakaman radio. Dan radio boleh dirakam, macam-macam kita boleh buat. Dan kita boleh buat kongsi. Nanti video conference, orang atau Ustaz ngaji kita boleh tengok, orang kita ngaji atau Ustaz boleh tengok, satu dunia boleh tengok dengan video conference. Tapi kena ada password dia lah untuk kita buka. Jadi sebenarnya kalau ikut teknologi yang ada, kita menggunakan teknologi untuk kebaikan. Itu yang kita baik kita ni. Jadi bila guna teknologi untuk kebaikan, maka kita mendapat manfaat daripada segala makhluk yang Allah telah jadikan ini. Walaupun sebatang area yang dibuat daripada aluminium, ada gunanya. Area rumah kita bersih ke aluminium, area TV? Aluminium. Walaupun sebatang aluminium ada guna dia. Banyak manusia akan dapat pahala daripada dengan aluminium tu. Sedangkan dia makhluk kita gunakan dia dengan baik. Saya rasa cukup sekadar tu dulu untuk orang pada pagi yang berbahagia ni. Kalau ikut buka kita kat depan ni nak baca bab sabar, bab taubat, isi ceritanya tak apa. Orang kata tak sesuai pada masa dia kerana isi kita yang agak panjang kita bincangkan. Maka aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Jalan. Mudah-mudahan Allah berkati kita pada pagi ini insya-Allah. Sini ada sikit pengumuman yang pertama berkaitan tentang kelas pengajian kita. InsyaAllah besok kuliah akan disampaikan oleh Ustaz Rijaluddin. Ustaz Rijal besok di Masjid Bandar Baru insyaAllah. Dan pada hari Ahad ini di Paksi Jumlah Depan insyaAllah oleh Ustaz Ahmad Majdi. Ustaz Majdi insyaAllah. Di sini pada minggu depan kuliah Paksi pada Nibong akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Badrul Abdul Rahman insyaAllah. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin insyaAllah. Di sini minggu hadapan. Baik, pada minggu hadapan juga insyaAllah kita akan lancarkan tabung ataupun dana untuk projek radio kita. Pada nama-nama Pak CFM. Tak apalah insyaAllah mudah-mudahan dapat kita laksanakan insyaAllah. Kalau berjalan tak ada apa-apa masalah, insyaAllah kita mungkin akan kembangkan lagi projek insyaAllah. Kita buat permulaan, kita test di Padik Nibong dulu lah InsyaAllah. Di minggu depan kita akan lancarkan dana untuk projek ni. Mudah-mudahan kalau tak dapat nak buat semua kan, paling kurang ada agak sikit kan, mana sekadar mana yang kita boleh buat untuk masyarakat kita dapat manfaat, insyaAllah kita cuba lah. Baik. Kemudian saya nak peringatkan lagi berkaitan tentang borang keahlian
taksi ya. Tolong isi dan hantar balik kepada saya insya-Allah ataupun kepada saudara Syamsul. Kita cuba untuk mengemas ini data-data kita, ada di kita insya-Allah. Itu saja daripada saya jumpa pada sajalan bacakan doa penutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يجعل شرا محروما ولا مطرودا. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بالسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم أقوالنا. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله